Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 893 dan antara paparan utama. Dasar 2 darjat, jangkitan COVID-19 terus meningkat. Kes COVID-19 Selangor, apa yang anda perlu tahu? Menteri Keselamatan tak tahu syarikat kasino beroperasi. Program imunisasi kerajaan, rakyat terus keliru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Situasi COVID-19 semakin membimbangkan dengan kes jangkitan mengikut statistik mencatat Malaysia di tempat kedua parahnya selepas India. Justru Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan menggesa supaya kerajaan mempertimbangkan pelaksanaan strategi tunda dos kedua untuk melawan isu penambahan kes COVID-19 yang mendadak dengan mengambil kira kekangan kekurangan bekalan vaksin. Menurut kenyataan itu, strategi tersebut digunakan oleh United Kingdom pada November lalu dan semakin banyak negara melaksanakan strategi penundaan dos kedua termasuk Singapura dan juga India. Kes COVID-19 di negara telah mencapai tahap kritikal dengan hampir mencecah 20,000 kes baharu dalam jangka masa 3 hari. Keutamaan kami pada saat ini mestilah untuk melindungi bilangan maksimum rakyat dalam jangka masa yang singkat ini. Dengan mengakui kekurangan dos vaksin pada peringkat ini, rintangan ini boleh diatasi dengan menunda pemberian dos kedua, kata kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurut pemimpin tertinggi Pakatan Harapan itu, penyelidikan terbaharu oleh University of Birmingham dengan kerjasama Public Health England mendapati bahawa pemberian Pfizer-BioNTech booster 12 minggu selepas dos pertama berbanding dengan 3 minggu menghasilkan tindak balas antibody yang jauh lebih kuat. Penyelidik dari Oxford University juga mendakwa pada Februari lalu bahawa ketika pemberian dos kedua vaksin, mereka ditunda selama 12 minggu. Tindak balas antibody dilaporkan lebih 2 kali ganda berbanding dengan normal. Walaupun kerajaan telah berulang kali memberi jaminan bahawa Malaysia mempunyai bekalan vaksin yang mencukupi, namun kelewatan pemberian vaksin menunjukkan sebaliknya. Menurut mereka, terdapat kekurangan bekalan vaksin yang nyata dan kesannya ternyata melihat trend yang membimbangkan di seluruh negara. Oleh itu, kita mesti menerima hakikat ini dan menyedari bahawa ada keperluan yang sangat mendesak untuk kita melaksanakan strategi yang terbukti secara saintifik ini. Kami amat menyedari lagi merasai kekecewaan serta keresahan majoriti rakyat Malaysia kerana terpaksa menunggu untuk pengambilan vaksin langsung menghadapi risiko dijangkiti COVID-19 yang semakin tinggi, kata mereka yang mendakwa kerajaan seolah-olah tidak tahu dan tidak cekap dalam menanggapi perubahan pesat dalam situasi pandemik terkini. Kami ingin meminta kerjasama rakyat Malaysia amnya untuk turut menggesa agar kerajaan menggunakan strategi baharu ini. Berdasarkan sains dan data, strategi ini telah terbukti berhasil. Kerajaan wajib proaktif dalam meratifikasi strategi-strategi ini dan berhenti meletakkan nyawa rakyat dalam bahaya, tegas mereka. Selepas kenyataan bersama tersebut, Anwar Ibrahim dalam kenyataan susulannya menyeru agar Kerajaan Perikatan Nasional memikirkan pelan tindakan segera sebelum keadaan bertambah buruk. Kalau dilihat rajah, peningkatan itu melonjak dengan pantas. Kata Anwar, seorang daripada 100 pesakit meninggal dunia. Kini 9 juta rakyat Malaysia sedang menunggu untuk divaksin. Anwar menganggap ini sesuatu yang sangat membimbangkan dan mengundang malapetaka. Tanpa menamakan sesiapa, beliau menyelar pihak yang membina mahligai di atas pusara mangsa COVID-19. Beliau juga mengulangi cadangannya berdasarkan pengalaman beberapa negara yang teruk diserang COVID-19. Kerajaan perlu menyuntik rakyat 1 dos vaksin terlebih dahulu. Formula itu katanya telah berjaya mengurangkan kes jangkitan di negara-negara yang mencubanya. Saya sebut di sini, orang miskin bandar bila nak dapat vaksin? Tunggu berapa lama?
di luar bandar, di desa, nak tunggu berapa lama? Sebab itu saya kata beri 1 dos kepada semua. Dos kedua boleh ditangguhkan. Beri peluang kepada orang lain dulu. Selesai 1 dos, tambah lagi. Ada komen tidak cerdik, tetapi inilah keadaannya. Sekarang ini ada kajian membuktikan bahawa lebih lama tunggu dos kedua, maka lebih baik, ujarnya. Selain itu, pengerusi Pakatan Harapan itu juga mempertikaikan unjuran yang dibuat oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan pihak Kerajaan Perikatan Nasional. Sebaliknya, kata Anwar, pasukan penasihat beliau mendapati pada ketika ini kekurangan pemberian vaksin pada rakyat berbanding unjuran kerajaan adalah sekitar 3.6 juta orang. Ikut unjuran April vaksin 1 juta, Mei 4 juta dan bulan Jun 9 juta orang. Kenyataannya berbeza. Yang dapat vaksin jauh kurang daripada yang diunjurkan. Bulan April ada kekurangan 450,000. Bulan Mei cecah hampir 3 juta orang. Ini kita bangkitkan kerana unjuran itu tidak munasabah kalau ikut Jun penerimaan vaksin 9 juta dan ini tidak akan berlaku. Katanya tidak ada guna kerajaan memberi kebenaran kepada sesiapa sahaja mengimport vaksin jika tiada kelulusan untuk penggunaan. Anwar juga menyarankan agar negeri yang terjejas teruk seperti Selangor, wilayah Persekutuan, Kelantan dan Sarawak diutamakan untuk suntikan. Beliau juga mengkritik data lokaliti jangkitan COVID-19 yang didakwanya dirahsiakan jika diberi pun data yang telah lewat 2 minggu berbanding negara lain dalam lingkungan 3 hari. Katanya apa sahaja langkah tidak akan berkesan jika data lokaliti jangkitan tidak dikumpulkan dengan sempurna dan tepat pada masanya. Begitulah dasar 2 darjat yang diamalkan oleh kerajaan tebuk atap. Biarlah angka kematian meningkat, biarlah rakyat hilang pekerjaan, sakit mental dan bunuh diri. Rakyat juga yang dipersalahkan, ditangkap dan dikompaun. 70 orang ahli kabinet dan 3 duta khas terus menikmati gaji dan elang mereka walaupun kebanyakannya kita tak tahu entah sedang buat apa. Malaysia dilaporkan terus mencatatkan peningkatan kes baharu COVID-19. Setakat tengah hari kemarin, 6,509 lagi jangkitan yang dilaporkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menciap di Twitter bahawa Selangor mencatat jangkitan baharu tertinggi dengan 2,049 kes. Maklumat utama wabak COVID-19 menyebut bahawa pesakit sembuh 3,452, kes baharu 6,509 di mana 6,489 adalah kes tempatan dan 20 kes import. Kes aktif 60,018, pesakit dalam ICU 711, pesakit perlukan bantuan pernafasan 369, kematian 61, jumlah setakat ini 2,309 kematian. Kebanyakan pesakit yang meninggal dunia adalah warga emas yang mengalami komorbiditi, manakala jumlah pesakit yang dirawat di unit rawatan rapi ICU juga mencecah bilangan tertinggi kemarin. Menurut laporan KKM, terdapat 20 lagi kluster baharu yang menjadikan jumlah kluster aktif setakat ini sebanyak 570 kluster. Sebanyak 8 kluster baharu adalah dalam kategori tempat kerja, diikuti dengan komuniti 6, keagamaan 3 dan masing-masing 1 kluster kategori institusi pendidikan Kementerian Pendidikan, kumpulan berisiko tinggi dan import. Sebelum ini, Nur Hisham berkata Malaysia kini berhadapan dengan varian yang lebih ganas dan mampu mencetuskan kadar jangkitan serta kematian yang lebih tinggi. Sehingga kini sebanyak 62 kes positif dikesan melibatkan varian Afrika Selatan B1351, sementara varian dari India B1617 yang dikesan setakat ini melibatkan 2 kes B16171 dan B16172 dan seorang daripadanya sudah pun meninggal dunia, katanya seperti dipetik bernama pada 15 Mei lalu. Senarai terbaharu kes positif COVID-19 ini menyebabkan banyak mata tertumpu kepada Selangor. Prihatin dengan isu bilangan kes positif COVID-19 di Selangor, Pengerusi Pasukan Khas COVID-19 Selangor STFC, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad tampil menjawab beberapa soalan utama yang berkaitan. Mengenai soalan kenapa kes positif di Selangor tinggi, beliau menjawab, secara ringkas dan logik, salah satu sebab kes Selangor tinggi adalah kerana saringan bersasar yang dijalankan sejak hujung tahun 2020 dan kini dilanjutkan ke seluruh negeri bermula 8 Mei lalu. Dijangka angka akan terus tinggi sebab saringan akan dilakukan ke atas semua 56 dun di negeri Selangor.
Kedua, kes akan juga kekal tinggi sebab kelewatan melakukan contact tracing dan diisolasi kepada kes-kes kluster lalu melimpah menjadi kes sporadik dalam komuniti. Sekarang ini kes komuniti sudah setanding, bahkan ada daerah dan mukim serta tempat-tempat kerja dan kilang yang melebihi kes kluster. Beliau juga menjelaskan bahawa saringan serta contact tracing dan isolasi dijalankan sebagai memenuhi langkah proaktif yang perlu dilaksanakan supaya pertama dapat mengenal pasti individu positif pada peringkat awal dan menyekat risiko penularan yang lebih besar. Kedua, mengenal pasti lokaliti merah yang berisiko. Dan ketiga, mendidik masyarakat supaya tahu bahawa COVID-19 terutama akan wujudnya kes positif tetapi tidak bergejala asimptomatik dan tidak hanya sekadar panik dan gusar bila angka meningkat. Mengenai rasionalnya pendekatan negeri Selangor, beliau menjelaskan bahawa populasi Selangor yang tinggi iaitu 6.9 juta dan kesesakan pekerja serta perindustrian bersekali dengan mobilisasi manusia yang pesat menyumbang kepada kadar penularan serta perebakan virus. Pendekatan ini menimbangkan juga sektor ekonomi Selangor yang menyumbang pada 25% daripada KDNK ekonomi negara. Penularan di kilang dan industri serta tempat tinggal pekerja akan membawa impak buruk kepada produktiviti dan ekonomi serta pendapatan kepada pekerja seandainya ditutup atau dikenakan PKP, ujar Zulkifli. Beliau berkata kerajaan Selangor prihatin untuk melindungi kesihatan serta kebajikan rakyat, khususnya golongan B40 dan bekerja sendiri dan juga kaki tangan awam dan juga swasta. Menjawab berhubung dengan manfaat yang diperolehi rakyat Selangor daripada inisiatif ini, Zulkifli berkata, kerajaan Selangor menampung kos saringan yang diberikan secara percuma. Dengan itu, kerajaan Selangor telah meringankan beban isi rumah seandainya mereka mempunyai ahli keluarga yang besar. Kerajaan Selangor melaksanakan bersekali jaringan keselamatan sosial, support system dalam memastikan tidak ada mana-mana keluarga yang terpinggir daripada mendapat pembelaan kerajaan negeri, khususnya dalam mendapatkan saringan percuma COVID-19, tegasnya. Beliau juga mengesyorkan beberapa strategi dalam usaha menangani penularan COVID-19 yang boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan, iaitu melaksanakan kaedah Find, Test, Trace, Isolate and Support FTTIS, mass testing, memandangkan pandemik semakin tidak terkawal, menyeru Kerajaan Persekutuan mempertingkatkan jumlah pemberian vaksin sepantas mungkin di Selangor, memandangkan kes harian yang tinggi, kadar vaksinasi di Selangor wajar dipertingkatkan, mengguna pakai sepenuhnya aplikasi digital dalam mengesan dan memantau pesakit dalam kuarantin termasuk di dalam Low Risk COVID Assessment Center CSC. Mengurangkan birokrasi kerja sedia ada supaya usaha pencegahan lebih pantas dan tumpuan diberikan kepada pesakit dan bukan kepada paperwork. Melibatkan kolaborasi dengan penjagaan kesihatan swasta secara optimum. Menggesa KKM menambah segera bilangan tenaga kerja, katil ICU, fasiliti kesihatan yang berkaitan untuk menampung peningkatan bilangan kes dari semasa ke semasa. Nah, itulah punca kenapa kes positif COVID-19 di Selangor dilihat lebih tinggi. Penjelasan itu diberi oleh Ketua Frontliner Selangor yang bercakap sebagai seorang yang komited berperang dengan pandemik COVID-19 tanpa memakai baju politik. Anda fikirkan dengan rasional jawapan bekas Menteri Kesihatan ini berbanding kenyataan sekali-sekali Menteri Aiswam Perikatan Nasional. Agak-agak siapa yang lebih profesional dan siapa yang lebih kelakar. Saya tidak tahu kasino beroperasi sebelum ini. Saya telah memerintahkan penutupan mereka semalam, kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri seperti dilapor The Vibes pada 23 Mei lalu. Semalam merujuk pada Jumaat minggu lepas. Inilah kenyataan yang lebih kelakar berbanding pemimpin kanan PAS Ustaz Idris Ahmad yang begitu teruja dengan hasil kajian oleh sebuah kumpulan yang menamakan diri mereka O2 Malaysia. Kebetulan kedua-duanya naib Presiden Parti yang sama-sama terlibat dalam kerja tebuk atap dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Azmin Ali. Menurut laporan, beliau tidak menjelaskan tentang keadaan operasi sebelumnya atau alasan di sebalik penutupan itu atau berapa lama ia akan dihentikan. Menurut laporan beberapa media, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK berkata 2 bas terlibat dalam rombongan pada 22 April dan pulang 24 April lepas yang dianjurkan
dilakukan oleh syarikat pelancongan berdaftar di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pada 7 Mei lepas, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan 16 individu disahkan positif daripada saringan yang dilakukan ke atas 28 orang daripada kumpulan pelancong itu. Proses pengesanan kontak rapat masih diteruskan oleh Jabatan Kesihatan Alor. Kenyataan itu turut memaklumkan sumber asal kontak COVID-19 yang berkaitan dengan kes ini masih belum dapat dikenal pasti dan pihak KKM sedang menjalankan siasatan. Sementara itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dilaporkan mengingatkan agensi pengendali pelancong serta kenderaan pelancongan agar sentiasa mematuhi SOP aktiviti pelancongan yang ditetapkan bagi menjamin keselamatan pelancong. Orang ramai juga diingatkan supaya menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan dan syarikat kenderaan pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC sahaja bagi memastikan perkhidmatan diperolehi adalah terbaik dan selamat. Pada masa ini, gelembung pergerakan pelancongan bersasar domestik syarikat berkenaan digantung buat sementara bermula 4 Mei 2021 sehingga dimaklumkan kelak. MOTEC berharap agar penjelasan ini dapat mengelakkan kekeliruan dan spekulasi yang tidak benar berhubung insiden tersebut, ujar beliau di petik Sinar Harian. Dalam banyak-banyak aktiviti pelancongan, judi juga yang jadi keutamaan. Paling kelakar, Menteri Keselamatan tidak tahu. Anda percaya? Untuk rekod, Kerajaan Perikatan Nasional Kerajaan Pahang telah memvaksinasi pekerja di 56 hotel di Pahang termasuk di Genting Highland. Kejadian ini disahkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Kebetulan Ismail Sabri ialah ahli Parlimen Bera yang terletak di Pahang. Inilah akibatnya apabila negara ditadbir oleh golongan kaki strokrat yang menghabiskan wang pembayar cukai sahaja sejak langkah Sheraton pada Februari tahun lalu. Suka Jom Channel bertanya, ahli Parlimen Perikatan Nasional yang dahulu berteriak tentang kerajaan Melayu Islam, tahu atau tak tahu juga? Atau kalian sedang bermimpi bahawa kalian semua sangat popular? Orang ramai terus-menerus keliru dengan pelbagai berita benar dan palsu yang memenuhi ruang maklumat. Baru-baru ini tular sebuah mesej menerusi aplikasi WhatsApp. Kononnya suntikan vaksin Sinovac boleh dibuat dengan cepat di sebuah klinik swasta di Ipoh. Menurut laporan media, Ketua Biro Khidmat Awam dan Pengaduan MCA Perak, Logonan berkata, mesej tersebut menyarankan orang ramai yang sudah berdaftar menerusi aplikasi MySejahtera boleh ke klinik swasta berkenaan untuk mendapatkan giliran vaksinasi segera. Beliau merujuk pada syarikat Protect Health Corporation Sendirian Berhad, Protect Health, yang dilantik sebagai pelaksana bagi penyertaan pengamal perubatan swasta dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan mendapati bahawa mesej tersebut adalah palsu. Beliau menganggap keadaan tersebut serius kerana mengelirukan. Sebelum itu, pada 12 April, Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba berkata, mana-mana hospital yang ingin mengambil bahagian boleh berdaftar melalui Protect Health. Kerajaan bersetuju untuk melibatkan hospital swasta dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK fasa 2 dan 3 sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Penglibatan hospital swasta ini adalah mengambil kira cadangan yang dikemukakan pihak hospital swasta yang tidak mahu terkecuali dalam menggambling tenaga bagi memastikan sasaran sekurang-kurangnya 80% penduduk Malaysia diberikan imunisasi COVID-19 dicapai segera. Oleh itu, kerajaan akan memberikan vaksin secara percuma kepada hospital swasta bagi memaksimumkan akses pengagihan vaksin dengan lebih meluas kepada rakyat, ujarnya dalam satu kenyataan dipetik bernama. Keputusan kerajaan ini membenarkan swasta memvaksin orang ramai dialu-alukan, tetapi tidak disebut pula dengan vaksin jenama apa. Kini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, bakal jemaah haji juga telah disarankan mendaftar sebagai penerima vaksin bagi memenuhi prasyarat wajib Kerajaan Arab Saudi, iaitu pengambilan vaksin COVID-19 sama ada Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson atau Moderna sahaja. Kenyataan beliau ini mengulangi pengumumannya sebelum ini bahawa jemaah Malaysia yang dipilih mengerjakan ibadah haji tahun ini akan diberikan vaksin Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca seperti yang diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi. Maknanya, vaksin Sinovac keluaran negara China tidak tersenarai. Titik.
Justru berbalik kepada keputusan kerajaan membenarkan pihak swasta memvaksin orang ramai, apakah jenama vaksin yang diiktiraf? Adakah mana-mana jemaah haji yang telah mendapat suntikan vaksin Sinovac sebelum pengumuman kerajaan tersebar dengan luas? Adakah syarat ini untuk jemaah haji sahaja? Bagaimana pula dengan umrah? Atau umrah hanya dibenarkan untuk golongan kayangan sahaja? Justru bagi kerajaan Selangor, Pulau Pinang dan Sarawak yang sedang berura-ura untuk membeli vaksin sendiri harus mempertimbangkan perkembangan ini. Jika tidak, maka teraniaya sahaja mereka yang mengambil vaksin yang tidak diiktiraf kerajaan Arab Saudi kerana gagal memasuki negara tersebut, sama ada melakukan ibadah haji mahupun umrah. Inilah yang berlaku apabila keputusan dan pengumuman berhubung COVID-19 tidak dibuat secara menyeluruh dan tidak telus. Banyak sangat perkara yang disembunyikan sehingga berita palsu lebih dipercayai berbanding berita sahih. Dalam hubungan ini, kita tidak mahu lagi mendengar berita Ketua Eksekutif Negeri yang tidak ditadbir oleh Perikatan Nasional dipinggirkan untuk hadir dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN. Tidakkah gerombolan tebuk atap ini sedar menyisihkan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin bin Syari dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow dalam apa-apa keputusan penting berhubung COVID-19 akan menambah benci rakyat kepada Perikatan Nasional? Percayalah, akibatnya, rakyat akan menghukum kalian pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Tidak kira berapa kali kalian mengadakan survey populariti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tidak kira apa ayat Quran dan hadis yang kalian gunakan untuk menghalalkan perbuatan kalian merebut mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Maaf cakap, rakyat akan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.